semakin mengikat, apa orang kata, mengongkong, membelenggu sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap subsidi mula ditarik, cukai mula dinaikkan. Kalau orang cakap kalau tak nak bayar, mana boleh tak nak bayar bang? Tak boleh tak nak bayar. Kita kena buka minda kita. Sebab kerajaan akan mengutip. Bagaimana kerajaan akan mengutip, memerah, memijak rakyat untuk mendapatkan hasil adalah daripada cukai. Cukai. Kita dikenakan cukai. Kita dikenakan cukai. Kita disuruh untuk membayar cukai. Ini keadaan yang berlaku. Subsidi pun ditarik. Sebab sistem ni dia memang khusus dibina. Kita kena faham tau, sistem secara keseluruhan ni dia dibina khusus untuk memiskinkan manusia. Dia dibina khusus untuk memijak manusia. Dan saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni sedang mengalami kesakitan. Kita sedang mengalami kesakitan. Semua orang sedang mengalami kesakitan. Dek kerana riba. Beban kesan riba ni, saya bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, beban dan kesan riba ni dia tidak hanya tertanggung kepada negara-negara yang dibom, negara-negara yang orang kata apa, diperangi. Dia tidak tertakluk, dia semua orang kena. Termasuklah negara kita, negara Malaysia. Termasuklah. Cuma kita taklah kesan seperti mana negara perang. Kita ni masih lagi aman. Okey, kita ni, negara kita masih aman. Antara sebab kenapa negara kita masih aman, tuan-tuan, kita kena tahu tuan-tuan, di rantau Asia Tenggara ni kita mempunyai launch Freemason yang paling besar dan paling banyak. Okey, itu keadaan realiti yang berlaku yang kita kena sama-sama fahamkan. Itu keadaan realiti yang berlaku. Jadi menyebabkan keadaan kita tenang, menyebabkan keadaan kita okey. Alright? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kamal Bahri, apa yang salah tu? Apa kata Kamal Bahri naik atas daripada tadi lagi? Nampak macam orang kata apa? Gairah nak apa kata, nak memperbetulkan keadaan. Saya suka nak mendengar. Apa kata Kamal Bahri naik, tenang, kenalkan diri, bagi tahu nama, daripada mana. Lepas tu terangkan apa cabarannya, apa yang menjadi masalah kepada saudara. Kamal Bahri. Aku cari nama tak jumpa pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naik kotak bang. Naik kotak. Naik kotak baru real. Daripada bersembang kat bawah tu tak jadi apa, kan? Sembang kat bawah tak jadi apa, naik kotak. Kenalkan diri, kan, daripada mana. Lepas tu bagi tahulah apa yang anda nak beritahu. Saya kalau cari tak jumpa ni, saya malah nak cari lah. Kamal Bahri dia takut. Kamal Bahri takut lah tu. Naiklah kotak, kan? Naik kotak. Apa yang tak pandainya, request je dekat gas tu. Tak payah pandai pun benda tu. Pergi dekat gas kat bawah tu, lepas tu request. Life is easy, brother, kan? Apa yang anda ni, naik kotak. Tak payah cakap banyak, naik kotak. Dia larang stalker. Alright.
pun tidak, inilah yang menjadi penyumbang kepada Zionis Israel. Inilah sebenarnya, sama ada kita sedar ataupun tidak, melalui perbankan yang dijunjung. Hampa bayangkan aku nak bagi nasihat lah kepada para bankers dekat luar sana. Aku nak bagi nasihat kepada hampa. Wallahi aku bagi tahu kat hampa, kalau hampa tak taubat sebelum hampa mati, kalau hampa tak taubat sebelum hampa mati, kalau hampa tak berhenti kerja, hampa tak ada niat untuk berhenti kerja, hampa tak cari kerja lain, hampa tak cuba ikhtiar untuk cari kerja lain, hampa ni depan Allah nanti, hampa ni akan jadi orang yang paling berat. Dan aku bimbang lebih berat daripada itu adalah hampa ni, aku takut iman hampa reject. Allah reject. Sebagaimana Allah bagi tahu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi Allah kata apa? La wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan di kalangan orang-orang yang mukmin. Mereka bukan di kalangan orang mukmin. Allah reject iman. Tuan-tuan dan puan, Allah reject iman. Bayangkan kita sebagai orang Islam yang selama ni kita hidup sebagai orang Islam, kita rasa kita hidup sebagai orang Islam, akan tetapi Allah reject iman kita. Dan saya nak bagi tahu nasihat khusus kepada para bankers, sebab hampa kena faham satu perkara. Kalaulah hampa ambil lah Islamic banking tu, hampa katalah hampa ambil Islamic banking itu sahaja yang tiada riba, kafir, totally riba. Tetapi sama ada kita sedar ataupun tidak, dalam perbincangan live yang lepas, dalam perbincangan live yang lepas, ada seorang makcik perempuan ni, dia boleh naik dalam live saya, kan? Dia boleh naik dalam live saya, dia kata apa? Untuk mengejar KPI, dia terpaksa. Untuk mengejar KPI, dia terpaksa, kata dia, untuk menjual kafe loan. Dia menjadi orang yang menjadi pencatat kepada transaksi riba. Dia menjadi orang yang menjadi saksi kepada transaksi riba. Ini realiti yang berlaku sebab mereka nak mengejar, dipanggil KPI. Mereka nak kejar KPI mereka. Ada achieve target. Bank ni dia ada target loan yang perlu diberikan. Jadi bankers ni, setiap orang dia ada achieve, dia punya target KPI yang dia nak kena achieve. Jadi untuk achieve target, kebanyakan masa bankers ni akan menjual kafe loan. Sebab yang akan datang kepada mereka bukan semestinya orang-orang Islam. Yang datang kepada mereka juga adalah orang kafir. Jadi orang-orang kafir, termasuk juga orang Islam yang memang, yang kaki sangka ni, dia memang tak peduli. Dia nak sebat, dia sebat. As long as aku tahu aku boleh profit, aku tahu aku boleh untung. Yang dia tahu dalam otak dia adalah untung. Dia tak peduli apa Allah nak, dia tak peduli apa Allah kisah. Yang dia kisah adalah untung. Dan berapa banyak orang Islam yang berorientasikan keuntungan. Lalu bankers ni, mereka ni lah yang akan menjadikan juga transaksi. Sebab mereka ada KPI yang mereka nak achieve. Mereka tak peduli tentang riba ke, dosa riba ke, Allah Nabi laknat ke, berperang dengan Allah Rasul ke, berzina dengan mak sendiri ke. Kau ingat bankers ni dia peduli, dia tak peduli. Aku bagi tahu dengan para bankers, khusus kepada anda yang bekerja di bank, taubatlah tuan-tuan dan puan-puan, taubat. Kerana orang yang bekerja di sektor bank ni, anda lah penjunjung kepada sistem riba ni. Tak kira sama ada kafir loan ataupun Islamik, anda penjunjung. Sebab dalam dunia hari ini, kena faham bankers ni,
bankers dalam dunia ni, mereka mengamal, bukan bankers, sorry, bank dalam dunia ni, mereka mengamalkan fractional reserve banking. Mereka mengamalkan fractional reserve banking. Cuba tolong type sikit perkataan dekat dalam komen. Fractional reserve banking. Saya nak tengok ada orang tak sudi type. Kamal Bahari, kalau anda ada benda yang anda, senang kata macam ni lah, kalau anda orang yang jujur dalam ilmu, anda ni memang orang yang tahu ilmu, saya bagi tahu anda, apa kata anda request untuk naik kotak. Tak kira lah kesalahan ke apa, anda naik kotak dan anda betulkan. Siapa nama tadi? Kamal Bahari. Kalau setakat tulis dekat bawah tu, tak jadi apalah. Saya menganggap anda ni sekadar, orang kata apa, sekadar pondan yang baling batu sembunyi tangan. Naik kotak lah. Saya tengah menunggu, kan? Sebab saya cari nama tak jumpa. Apa kata naik kotak dan terangkan. Itu je cerita dia. Life is simple, brother. Alright? Okey. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu kepada para bankers, saya nak bagi tahu kepada para bankers, tolonglah, anda ni adalah orang yang menjadi supporter, penjunjung kepada sistem riba ni. Saya bagi tahu lah, ni kita cerita kalau perbankan Islam ni kita hold dulu. Kita hold kejap. Tetapi kena faham tuan-tuan dan puan yang ada 200 lebih ni, tuan-tuan kena faham para bankers yang ada di seluruh dunia. Saya cakap ni di seluruh dunia. Okey? Mereka ada KPI yang mereka nak kena kejar. Dan bila mereka nak kena kejar KPI, apa sahaja membujur lalu melintang patah, apa sahaja peluang yang mereka ada, walaupun kafir loan, orang datang nak buat pinjaman kafir loan, sebat tetap sebat, selama mana target mereka achieve. Sebab bila mereka achieve target, mereka akan dapat komisen bulanan, sales dan sebagainya. Dapat komisen, dapat bonus, dapat bercuti merata-rata. Ini yang berlaku. Dan saya bagi tahu, sebat ke rembat ke tak kisahlah bahasa-bahasa. Tetapi saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah terutamanya kepada para bankers. Saya bimbang akhirat anda tergadai. Saya bercakap ni bukan sebab saya bagus. Saya bercakap ni bukan sebab saya dah tentu selamat. Tak. Saya bercakap ni sebagai peringatan kepada orang yang beriman. Kalau anda orang beriman, sesungguhnya peringatan itu baik untuk anda. Kalau anda orang beriman. Tetapi kalau anda memang dah tak ada iman, saya tak pastilah. Tetapi kalau anda orang beriman, saya bagi tahu dengan anda, berhentilah. Orang-orang yang kerja bank, berhentilah. Tetapi kata tuan guru saya, sekurang-kurangnya anda kena ada niat untuk berhijrah. Tinggalkan kerja anda sekarang ni. Carilah kerja lain. Sementara anda masih lagi sangap, tak ada benda lain, ada anda riba, rumah pun loan, kereta pun loan, segala-galanya loan, terikat dengan loan. Okey? Cari kerja lain. Cari kerja lain, tuan-tuan dan puan-puan. Cari kerja lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita naikkan pasir. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, kenalkan diri bang, nama daripada mana? Nama saya
Panggil Putih je. Saya daripada Melaka, berusia 29 tahun. Putih, mana-mana pun putih. Putih Melaka. Abang, saya nak tanya berkenaan dengan isu riba. Okay, sekarang ni macam contoh, boleh bagi, saya nak bertanya tau. So, boleh tak bagi contoh untuk saya bank mana yang tiada riba, dan juga bagaimana untuk saya mengelakkan daripada terlibat dalam riba. Sebab yalah, kita nak tahu macam kehidupan kita ni everything boleh dikatakan terlibat dengan riba. Sebagai contoh, beli rumah ke, motor ke apa kan, betul tak? Sebab itu macam boleh dikatakan tak boleh nak elak. Macam perbankan pun, katakanlah macam bank negara kita. Okay, bank negara kita is a main bank kan, betul tak? Hello? Tengok. Teruskan. Okay, bank negara kita is a main bank. And then bawah dia ada bank Muamalat, bank CIMB, Maybank apa semua. So bank negara kita pun terlibat sama dengan riba, betul? So adakah hasil yang ada di setiap bank ni semua terlibat dengan riba? Macam mana bang? Kalau tanya saya dan kalau kita buat kajian, tak payah banyak pun, sikit kalau kita cuba untuk mengkaji, semua bank terlibat. Semua bank terlibat. Dan sebenarnya cara untuk kita mengelak daripada riba, pertama sekali kita kena betulkan mindset. Sebab mindset kebanyakan orang Islam kita ni dah berjaya dirosakkan. Saya cakap terang, ayat saya ni memang akan memberi impact kepada orang. Tapi kalau anda mau berfikir, kalau anda tak boleh berfikir, saya tak boleh cakap apa. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam live ni, termasuk dengan saudara Putih kita ni, kebanyakan otak kita ni, terutamanya orang-orang Islam, telah dibengapkan oleh sistem ni. Sebab pertama sekali, sebagai orang Islam, terutamanya saya nak bagi tahu, sebagai orang Islam, sepatutnya paksi bagi orang Islam adalah perintah-perintah Allah. Apa kehendak Allah, itulah yang menjadi paksi dalam kehidupan kita. Dan bila Allah kata riba itu haram, sebagaimana saudara Kamal Bahari ni dia ulang-ulang, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli. Yang kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, dalam dunia hari ini tak ada satu bank pun yang tidak mengamalkan riba. Semuanya mengamalkan riba. Perbankan Islam lebih teruk sebab dia menjadi penunggang agama yang mengamal riba. Itu lagi gila. Dan paksi kita bila kita betulkan semula, bila kita kembalikan paksi kita. Sebab itu saya cakap, masalah orang-orang kita hari ni, okey, masalah orang-orang kita hari ni, kita ni, saya yang paling saya bimbang sekali adalah saudara-saudara Islam saya melakukan kemusyrikan kepada Allah. Saya bimbang. Kerana apa kita melakukan kemusyrikan kepada Allah? Sebab Allah bagi tahu dalam Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dan mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Bagaimana orang yang mengutamakan profit? Orang yang mengutamakan profit ni tentu-tentulah dia utamakan hawa nafsu dia berbanding dengan perintah Allah. Allah kata riba tinggalkan, jangan terlibat. Tetapi disebabkan dia nak mengutamakan profit, dia telah mengutamakan hawa nafsu dia. Dalam Quran Allah kata orang yang mengutamakan hawa nafsu, dia telah mengangkat Tuhan lain selain daripada Allah. Yang ini hawa nafsu dia itu sebagai Tuhan. Jadi manusia ni bila ada Tuhan lain selain daripada Allah, itulah musyrik. Itulah kita mensyirikkan Allah. Saya bimbang. Jadi saya nak ajak kepada tuan-tuan dan puan-puan juga, kita bimbang akan keadaan diri kita, iman kita. Adakah Allah terima? Adakah Allah redha? Ini yang sepatutnya menjadi kebimbangan kita orang Islam. Jadi berbalik kepada soalan Putih yang juga salah satu soalan dalam soalan panjang yang ditanya tadi adalah, apa yang anda tanya tadi adalah macam mana kita, macam mana kita semua kita terpaksa? Tak ada terpaksa. Sebab itulah dalam rukun Islam, kalau kita belajar rukun Islam, puasa itu menahan diri.
So hidup atas dunia ni Allah bagi tahu, hadis Nabi bagi tahu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kepada orang mukmin adalah penjara. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Prinsip dia adalah menahan diri. Jadi sepatutnya kita orang Islam ni, kita tak boleh mengambil, terutamanya mengambil riba, terutamanya mengambil benda-benda yang haram. Benda yang Allah haramkan, tinggalkan. Benda yang Allah benci, jauhi. Tetapi masalahnya kita nak mengikuti hawa nafsu.